Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi untuk tidak buang masa, saya nak jemput Al-Fadhil Ustaz Arifin bin Ayub untuk sampai sepatah dua kata. Dipersilakan. Pengusi daurah Madrasah Irsyadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada saudara pengurusi majlis. Tidak lupa saya rakamkan ucapan berbanyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Al-Fadhil Baba Abdul Rashid Muhammad Akib yang sebagaimana sedia maklum sebagai guru kita, pentahqiq kitab kita, daurah kitab kita pada pagi yang berbahagia ini. Tidak lupa kepada Ustaz Lim kita sebagai mudir Pondok Irsyadiyah dan timbalan mudir kita Tok Iman Zul dan seluruh kepimpinan daripada Pondok Irsyadiyah ni, dan tidak lupa kepada saudara-saudari muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada pagi ini. Moga-moga kita semua dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, insya-Allah. Jadi program yang kita adakan pagi ini suatu program daurah kita yang mana satu pengisian ilmu yang saya rasa cukup bagus dan cukup mulia, yang mana kita rasa sayu hati. Sebab apa? Tok Guru mari tempat kita. Allahu Akbar. Cuba bayangkan, kalau zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, zaman Imam Malik sampai tinggal kampung, tinggal negeri, tinggal tanah air, pergi cari ilmu, pergi belajar. Tapi hari ini kita rasa sayu hati. Sebab apa? Tok Guru mari kampung kita, tempat kita, pondok kita. Allahu Akbar. Nak cari mana lagi? Sebab saya nak mari ni, saya teringat ke Imam Asy-Syafi'i. Mereka sampai tinggal kampung, tinggal tanah air, nak carinya ilmu agama. Jadi berbanding dengan kita jauh sangat-sangat. Kita Tok Guru mari kampung. Jadi kalau dah ambil peluang, amatlah rugi. Jadi insya-Allah saya tidak bercadang untuk nak berucap panjang. Cumanya saya ucapkan sekali lagi setinggi-tinggi penghargaan, setinggi-tinggi terima kasih kepada Al-Fadhil Baba Abdul Rashid Muhammad kita yang sudi bertandang ke surau kampung Tanah Duk Gombalai dalam program pengisian daurah sifat ma'in yang kita ada pada pagi ini, insya-Allah. Dan kita mengharapkan yang hadir pada pagi ini muslimin muslimat, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semua, marilah kita ambil manfaat daripada Al-Fadhil guru kita, insya-Allah. Sekejap lagi kita tanpa membuang masa juga, saya sekali lagi mengalu-alukan mengucap terima kasih di atas sokongan semua ahli jemaah semua, lelaki perempuan muslim-muslimat yang menyokong penubuhan Pondok Irsyadiyah yang yang dinaungi oleh Baba Najib kita sebagai penasihat penaung kita sendiri. Dan pagi ini beliau mungkin petani dia akan hadir, insya-Allah. Alhamdulillah, petani Baba Najib akan hadir mengisi program kita, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada pihak program untuk agenda seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Arifin bin Ayub. Jadi orang mana ada luar tu minta masuk dalam ni, orang mana dak daftar ni minta daftar belakang tu. Jadi insya-Allah kita tu dengan daurah kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'altahu huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ard. Allahumma ja'al fi qulubina nura, fi sam'ina nura, fi basarina nura, fi lisanina nura. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertama kalinya, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah dengan keberkatan tersebut, serta kita menghadiahkan bacaan tersebut kepada pengarang kitab, iaitulah almarhum Tuan Guru Abdul Qadir bin Wangah, pengarang kitab Taqbul Ikhwan, dan juga para mereka-mereka yang terlibat dengan tersebarnya percetakan atau karangan takdir ini. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Dan pertama sekali saya minta maaf. Mohon maaf seandainya bahasa saya kurang ataupun sukar nak difahami. Saya orang Selatan, orang Melaka. Jadi seandainya berlaku kekeliruan dalam segi bahasa, mohon dibetul-betulkan ya. Jadi pertama sekali yang keduanya satu pendekatan yang baru, iaitulah membuka daurah dalam bentuk pengkhususan ataupun sub daurah lah kita kata. Maknanya akan datang buka juga daurah, panggil orang lain, bacakan sifat salbiah pula. Sebab saya ambil sifat ma'ani. Sub daurah lah tu nama. Jadi pendekatan barulah, alhamdulillah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Safha page yang ke-17, betul? Betul Ustaz? Direct ke page 17. Baris yang ketiga. Maka berkatalah pengarang, maka sekarang pulanglah kita pula pada menyatakan sifat-sifat ma'ani yang wajib di atas kita ketahuikan dia, sifat-sifat ma'ani tersebut, dengan jalan tafsil, dengan jalan terperinci, dengan jalan lebih halus ataupun lebih rinci lagi. Jadi pada kali ini, daurah pada kali ini kita memfokuskan kepada sifat ma'ani. Lalu kata pengarang, insyaAllah kita urai sikit. Bahasan sifat kudrat. Sifat pertama daripada sifat ma'ani dalam perbincangan ilmu akidah yang disusun atur oleh Asy'ariyah, secara khususnya ataupun secara umumnya oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang bermula dengan sifat kudrah, ada yang bermula dengan sifat yang lain. Sama ada sifat kudrah dimulakan dengan sifat kudrah pada susunan ataupun sifat haya, sifat hidup. Ini hanyalah susunan pada fitalafuz, susunan pada sebutan, susunan pada akal, fita'akul. Susunan pada sebutan artinya tak boleh sebut sentak. Sila nyatakan, sebutkan sifat 20 bagi Tuhan. Tak boleh. Sebab nak dahulukan yang awal, nak dahulukan yang terakhir, tak boleh serentak. Sebab kita terikat dengan lafaz. Nama nak sebut terikat dengan lafaz. Bila terikat dengan lafaz, lafaz ini dia ada bermasa, ada terdahulu, ada terkemudian. Sebab bila sebut saja kudrah, qaf dal ra ta marbutah, kudrah. Antara kudrah dengan haya, sebutan tu
bukan sekadar kudrah dan hayat, bahkan perkataan kudrah itu pun dimulai dengan lafaz qaf, diakhiri dengan lafaz ta marbutah. Artinya ada terdahulu, ada terkemudian. Terdahulu terkemudian apa dia? Sebutan. Pada lafaz. Apa itu lafaz? Iaitulah bunyi-bunyi yang kedengaran. Ini dikatakan sebagai apa dia? Susunan pada sebutan. Ataupun susunan pada ta'akul, pada untuk mentasawur mafhumnya, untuk nak memahamkan apa itu kudrah, apa itu haya, apa itu irada. Semua sifat-sifat tersebut apabila kita nak fahamkan, maka perlu fahamkan step by step, satu demi satu. Ini dinamakan sebagai susunan pada pemikiran, pada nak memikirkan. Nak faham terjadinya alam berkait dengan mesti ada kuasa. Bila sebut saja kuasa, mesti kait juga. Kalau tak berkendak mana boleh? Tu sebutan apa nama pada susunan pemikiran. Ini dinamakan sebagai susunan pada ta'akul, fit ta'akul. Dan ada lagi berbagai-bagai wajah lagi cara huraiannya. Jadi kesimpulannya macam mana? Hakiki sifat Tuhan itu dia tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Tidak ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tak ada. Itu yang hakiki tak ada. Yang ada hanya pada sebutan dan juga pada ta'akul saja. Lalu kata pengarang, bahasan membincangkan sifat kudrah. Kudrat, waqaf jadi kudrah. Apabila kita sudah mengaku dan com di dalam hati, menar di dalam hati kita, sudah kejap di dalam hati kita akan 6 sifat yang tersebut dahulu itu, maka pulanglah kita kepada bicara perkara-perkara yang ada ia pada Tuhan pula. Jadi dia bicarakan sebelum ini tentang apa dia? Apa itu nafsiyah? Itulah sifat wujud. Bicarakan juga, dia bicarakan sebelum ini sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wadahaniyah. Stop situ, dah bicarakan panjang. Barulah Tok Dir membicarakan pula sifat yang berikutnya yang dikategorikan sebagai sifat zatiyah, sifat ma'ani, sifat wujudiyah. Iaitulah dimulakan dengan sifat kudrah. Untuk permulaan kena fahamkan dulu. Mungkin biasa dengar dah, cuma saya ulangkan lagi untuk memudahkan, untuk mengukuhkan. Bila kita membicarakan tentang sifat dalam ilmu kalam, perlu kita pegang ataupun perlu kita perhaluskan. Ni bicara apa benda, apa yang nak dimasukkan dengan sifat. Apabila kita dah pegang, kita dah faham betul apa yang dimaksud dengan sifat, insya-Allah kita tak akan keliru pada perbincangan-perbincangan yang akan datang. Jadi minta maaf tuan-tuan, saya sebenarnya tak dapat lagi yang sekarang ni dia punya lenggok dia. Tak dapat lenggok kita, saya tak tahu macam mana audien ni pada kategori macam mana, saya tak dapat lagi. Jadi susah sikit lah. Tu saya nampak laju sikit, saya baca, kenapa saya baca laju kali ni? Laju ni tak jumpa lenggok lagi. InsyaAllah skip. Dia nak mudah, nak cepat dapat lenggok senang ni tanya. Tanya baru dapat tahu dia mana, saya nak letak kat mana gerabak kereta api saya ni. Jadi kalau tak tahu, saya tak tahu rel kat mana gear yang paling laju tu yang letak zoom. Faham maksud saya tadi Jadi bila kita tahu step kita kat mana, di mana kita berada, di mana sekarang ni, jadi barulah lenggok kita ikut rentak.
Kalau kita berada dalam kawasan peringkat pra, kita UI lah kita baca, babudi, tatuti, sasusi. Nanti kalau peringkat pra lah. Kalau peringkat yang atas lagi, barulah kita membaca. Kalau lebih atas lagi, tak apalah saya duduk bawah, tentu ada atas. Setakat itu saja boleh. Lebih tak boleh dah. Jadi kita fahamkan dulu bicara tentang sifat. Sifat ada yang bermakna dalam perbincangan dalam ilmu kalam ni, ada sifat bermakna umum, ada sifat bermakna khusus. Sifat bermakna umum ialah muqabil bagi zat. Taqabul zat, artinya lawan bagi sifat ialah zat. Ataupun perkara yang berkait dengan zat, sama ada ianya wujudiyah ke, ataupun iktibariyah ke, ataupun hal ke, itu dinamakan sebagai sifat. Artinya selain daripada zat. Bila selain daripada zat, tanpa mengira apa jua kategori, maka dinamakan sebagai sifat. Ini dari merujuk kepada bahasa, penggunaan awal, penggunaan asal. Penggunaan asal selain daripada zat itu adalah sifat lah, penggunaan bahasanya. Jadi kalau begitu, sama ada perkara tersebut salbiah, sifat, sebab dia bukan zat. Nafsiyah, sifat, dia bukan zat. Namun, contoh ini kita dah mula nak masuk sikit. Bila kita kata wujud, kalau kita merujuk, mengambil kepada pendekatan ataupun pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wujud itu ialah ainul zat, diri zat, tanpa ditakwilkan teks tersebut, maka wujud bukan sifat. Wujud bukan sifat. Sama ada sifat dalam bentuk, dalam maksud merujuk pada makna am ataupun makna khas, kedua-duanya bukan. Kerana wujud itu diri zat. Dia bukan selain daripada zat, memang diri zat. Maka wujud itu bukan sifat. Sama ada merujuk kepada makna umum ataupun makna khusus. Jadi kalau begitu, dalam perbincangan sifat 20 tak dinamakan sebagai 20 lah. Dinamakan sebagai 12. Bukan 13. 13 bagi mereka yang menafikan ziyadah, mengisbatkan sebagai sifat yang asing bagi ma'anawiyah. 13 tu. Jadi sampai nafsiyah, salbiyah, ma'ani. 13. Namun kalau mereka yang mengatakan wujud itu ialah diri zat, bila sebut diri zat, dia bukan selain pada zat, maka bukan dikira sebagai 13, bahkan hanyalah 12 sahaja. Jadi bermula daripada apa? Bermula daripada qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith sampai kalam. Wujud bukan sifat. Namun bagi mereka yang mentakwilkan teks ataupun pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, maka sebahagian mereka membawa kepada apa dia? Wujud itu ialah yang nak dimaksudkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ianya merujuk kepada iktibari. Iktibari. Kalau sebut iktibari, makanya wujud itu ialah sifat. Dia bukan diri zat. Jadi dikirakan sebagai 13. Ala kulli hal, sama ada wujud itu sebagai diri zat ataupun wujud itu amrun iktibari, tetaplah juga wujud itu diletakkan pada kedudukan yang pertama dalam perbincangan sifat 20 atas dasar sifat pada nama sahaja, sifat pada lafaz sahaja. Walaupun ulama yang mengatakan wujud itu diri zat, wujud ataupun ulama yang mengatakan wujud itu amrun iktibari,
tetap mereka meletakkan wujud pada tempat yang pertama dalam bicara sifat. Namun wujud itu sifat pada lafzi sahaja, tak lebih daripada itu. Artinya kita boleh membawakan, kita jadikan sebagai wujud itu boleh diletakkan sebagai khabar. Allah itu maujud. Jelas, dah cerita pula bab sana. Jadinya sifat pada makna yang pertama merujuk kepada sesuatu, perkara. Kita tak boleh kata sesuatu. Kita terjemahkan kepada perkara. Sebab apa kita tidak boleh terjemahkan kepada sesuatu? Kalau kita terjemahkan kepada sesuatu, sesuatu ni dalam bahasa, minta maaf ajar-ajar kalau tengok apa benda lah Ustaz Selatan datang cerita bab ni. Cerita yang susah nak faham ni. Ini daurah sifat ma'ani. Kalau daurah satu hari bicarakan tentang takbir ikhwan, kita boleh laju. Tapi kalau ma'ani, sikit perbincangan dia macam mana? Jadi kita haluskan. Sesuailah pengkhususannya. Baiklah, kembali balik. Kita tak boleh terjemahkan sifat yang bermakna umum tadi, tak boleh terjemahkan, definisikan dia kepada sesuatu yang selain dia. Kita tak boleh terjemahkan sesuatu yang selain zat. Kerana sesuatu ini dalam perbincangan ilmu kalam, ianya terjemahan daripada syai'un. Betul? Sesuatu ni ialah syai'un. Bahasa kitab-kitab teks Jawi kita diterjemahkan dengan sesuatu. Jadi syai'un ini ianya merujuk kepada perkara yang wujudiyah, perkara yang benar-benar ada. Itu syai'un. Jadi tak boleh terjemah kepada sesuatu. Lalu kita terjemahkan lebih umum daripada syai', lebih umum daripada sesuatu, iaitulah amrun, perkara. Jadi perkara tak ada masalah. Lalu kita mengatakan sifat yang bermakna umum ini ialah perkara yang selain daripada zat. Jadi bila sebut saja perkara, ia subutiyah. Ataupun ia selain, ia sesuatu yang lebih umum. Jadi tak kiralah ianya wujudiyah ataupun iktibariyah. Jadinya sifat yang bermakna umum kita dah jelas di situ, ia perkara yang selain daripada zat, sama ada perkara yang wujudiyah ataupun perkara yang amrun iktibari ataupun perkara yang hal dan sebagainya. Tiga tu. Keruk muka dah. yang boleh bawa tak ada masalah. Sebab kita masuk terus bab ni ni. Nanti kita bincangkan sikit lagi nanti. Yang keduanya, sifat bermakna sifat merujuk kepada amrun wujudi, perkara yang benar-benar ada. Ini sifat dengan maksud yang kedua ini ialah perkara yang diistilahi, sesuatu yang diistilahi ataupun istilah yang diguna pakai sebagai hakiki, dia pakai sebagai hakikah urfiah dalam ilmu kalam. Bila sebut saja sifat merujuk kepada makna ini, iaitulah maqama bil ghair, maqama bizat, maqama bil mausuf. Ni. Jadi sifat dengan maksud yang kedua ini ialah perkara yang berdiri pada zat. Perkara maqama bi ghairihi, bizat. Perkara ataupun sesuatu, lebih tepat, sesuatu yang berdiri di zat. Bila sebut saja sesuatu, maka merujuk kepada perkara yang wujudi. Jadi bila sebut saja sifat dalam perbincangan ilmu kalam, sifat dengan maksud istilahi, kita zihin, akal kita, minda kita tertumpu kepada sifat zat, sifat ma'ani.
Sebut saja sifat, merujuk kepada sifat ma'ani dengan maksud apa dia? Istilah khusus, istilah ilmu kalam. Nak lebih jelas lagi, kalau bicarakan tentang makhluk dinamakan sebagai arad. Arad, ain ra dot arad. Sifat dengan maksud arad kalau pada alam. Bagi Tuhan tak dinamakan sebagai arad, tapi itulah yang dinamakan sebagai sifat ma'ani. Jadi bila saya bicara bincang turun ke padang dengan orang-orang awam, ramai bila kita kata sifat ma'ani bagi manusia, ramai yang pening macam tu. Pening macam mana? Dia kata, Ustaz, sifat ma'ani kan bukannya pada Tuhan saja. Sebab itu yang biasa dihuraikan. Dan nama pun sifat 20. Sifat 20 bukan sifat makhluk, sifat Tuhan. Jadi sifat ma'ani yang dalam sifat 20 itu merujuk kepada Tuhan. Bukan menafikan sifat ma'ani bagi makhluk. Makhluk pun ada sifat ma'ani. Itu dia. Jadi, bila sebut saja sifat dengan maksud yang kedua ini, ialah merujuk kepada sifat ma'ani. Merujuk kepada sifat ma'ani. Artinya merujuk kepada sifat yang berdiri dengan zat. Sesuatu sifat yang berdiri dengan zat. Apa yang dimaksudkan dengan berdiri? Ini kena fahamkan tentang qayyum. Berdiri tu, apa maksud dengan berdiri? Berdiri dengan zat artinya sesuatu yang wujudiah. Kita faham perkara tersebut, wujudiah itu ialah ia bukan sekadar diminda, bukan sekadar pada nafsil amri, bahkan ianya ada pada kharij. Ini kena pegang asas dia. Ustaz, Ustaz. Dia kena gosok dulu ni, baru boleh select kan dia, baru cantik. Jangan ke tak? Madam ada? Bismillah. Ambil pemadam. Apa dia? Dashboard dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, kita kena faham perkara yang maklum. Perkara yang maklum terbagi secara umumnya kepada dua. Pertamanya merujuk kepada perkara yang jenis wujudiyah. Maujud. Perkara yang maujud. Maujud ataupun kita namakan sebagai wujud. Maujud ataupun wujud. Yang keduanya, perkara yang makdum ataupun adam. Bukan alif, adam tu Nabi Adam kan, ain, makdum, adam. Jadi perkara yang maklum secara umum terbagi kepada ini dua dulu. Pertamanya wujud, ada. Lawanan secara itlaknya ialah makdum. Menengahi antara ada dan juga tiada. Dalam bahasa Melayu sini kita namakan sebagai ada. Yang ini dinamakan sebagai tiada. Menengahinya dinamakan sebagai hal. Hal artinya menengahi antara ada dan tiada. Nak kata ada, tak ada pun kat luaran. Nak kata tiada, ada pula dalam pemikiran. Ini dinamakan sebagai menengahi antara ada dan juga tiada. Senang katanya 50% kedudukannya. Ini saya cerita umum dulu. Kemudian antara ada dan antara tiada dan juga hal ini barulah dinamakan sebagai amrun
i'tibariyun. I'tibariyun. Nampak dah ni. Amrun i'tibari. Amrun i'tibariyun. Jadi amrun i'tibari ni dianya kedudukan lebih rendah daripada hal sehingga kan membawa kepada tiada. Ini pegang dulu. Untuk memahamkan ini dinamakan sebagai maklumat, perkara-perkara yang maklum. Untuk memahamkan ini, kita kena fahamkan dulu kategori ada. Pertamanya dinamakan sebagai wujud pada khariji. Pada kharij. Kharij. Keduanya wujud pada zihin. Pada zihin. Kemudian wujud pada lafzi. Pada lafaz. Kemudian wujud pada kitabah. Tulis dah tak betul lah. Kitabah. Nak tanya terus kalau tak faham boleh. Lebih mudah. Ustaz, masih tadi belum jelas lagi Ustaz. Cuba terus. Kalau tak ada nanti saya mengaban seseorang. Tak nak. Tak nak mengaban seseorang. Saya datang jauh ni tapi tak tercapai objektif, jangan begitu. Baiklah. Tuan-tuan, kharij, zihin, lafaz, lafzi ataupun yang keempatnya kitabah. Kitab. Dia tak guna kalimah kitabah ni. Macam mengajar bahasa Lughatul Arabiah tu kan kitabah. Khat. Kita kadang mengajar bahasa Arab, budak sekolah rendah. Tu kemahiran menulis, kemahiran talaffuz apa. Khat. Pada khat tulisan. Ini asas pertama kita kena faham. Pertamanya, wujud pada kharij. Wujud pada kharij. Kharij ni ialah luar zihin. Bukan maksud kharij ini luar badan kita, tidak. Kharij ini ialah luar daripada zihin, luar daripada pemikiran. Tak kiralah luar daripada pemikiran itu ialah amrun maknawi, benda dalaman. Bukan dalam diri kita, tidak. Sesuatu yang bentuknya, hakikatnya bukannya hakikat material. Jadi perkara itu selain daripada, artinya perkara yang luar daripada zihin dinamakan sebagai kharij. Kharijuz zihni. Lawan dia adalah zihin, dalam fikiran. Jadi kharij pada luaran ini sama ada dalam diri kita, yang kharij itu ialah dalam diri kita, seperti jantung kita, hati kita, empedu kita, tali perut kita, biji mata kita, juga dinamakan sebagai kharij. Bahkan sel-sel otak kita juga dinamakan sebagai wujud pada kharij. Diri akal itu sendiri adalah wujud pada kharij. Diri akal sendiri merupakan wujud pada kharij. Lawanan bagi wujud pada kharij adalah wujud pada zihin. Wujud pada minda sahaja. Wujud pada minda. Ambil contoh, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ni saya bawakan pembagian Imam Ghazali ni. Dibawakan pada 2 ataupun 3 kitab. Disebutkan perkara yang sama. Seperti matahari. Matahari dia ada wujud pada kharij, pada luaran. Kalau kita sebelum sampai dekat matahari pun dah lebur dah kita. Itu wujud kharij dia. Bila sebut wujud pada kharij, dia ada sifat-sifat khususiyah dia. Dia ada lawazim yang khususiyah bagi matahari. Apa dia contohnya? Besar matahari. Itu lawazim dia. Panas matahari. Lawazim dia. Apa lagi? Perkara-perkara sifat dia lagi. Membakarkan. Itu perkara bagi dia. Sifat-sifat dia. Kemudian, yang wujud pada kharij tadi, kita lihat matahari, kemudian kita pejamkan mata,
matahari tersebut masih lagi ada dalam minda kita. Ini dinamakan sebagai wujud pada zihin. Wujud pada zihin. Wujud pada zihin ini kalau orang tak terfikir, tak ada wujud dalam zihin. Saya ulang sekali lagi. Bila tak terpardu pada akal seorang, maka wujud zihin tadi tak ada. Saya ulang sekali lagi. Apabila orang tak terfikir perkara tersebut, maka perkara tersebut tak ada dalam zihin tadi. Seperti perkataan apa dia? Dinosaur. Dinosaur? Apa lagi? Apa lagi? Bahasa putih tu. Itulah haiwan tertinggi semua tu. Sebelum datang saintis menjumpai fosil-fosil dia, tulang-tulang dia semua, tak ada dalam minda manusia. Yang kita tahu ni lah, perkara tersebut tak ada dalam minda. Tapi kharijinya ada tak? Ada lah. Ni, contoh apa lagi? Minyak petrol, minyak diesel. Minyak petrol, minyak diesel. Kalau zaman sebelum penemuan minyak, tak kira lah berapa tahun yang lepas pun, wujudnya minyak tadi telah pun ada. Maknanya wujud kharijinya ada. Tapi wujud pada zihinnya ada tak? Tak ada. Jadi ada pada kharij, tidak ada pada zihin. Tapi sekarang dah ada pada kharij, dah ada pada zihin. Jelas. Itu yang dimasukkan dengan zihin. Jadinya, bila kita faham gitu, maknanya pada zihin ni pula ada kategori yang kedua. Artinya ada pada zihin, tak ada pada kharij. Ya. Ini seperti apa dia? Bewok kepala 10. Biasa bagi naga pula, bewok lah senang. Bewok kepala 10. Jadi bewok kepala 10, dalam zihin kita boleh wujudkan. Kalau kartunis dia boleh buatkan gambar, lukiskan. Tak masalah wujud pada zihin. Tapi pada luarannya tak ada. Pada kharij kita tak ada. Ini dinamakan sebagai wujud pada zihin. Lalunya, matahari tersebut dia ada hakikat dia yang luaran tadi. Ada hai'ah dia sendiri. Yang mananya panas, besarnya, terangnya matahari tersebut, apabila kita terfikir dalam minda kita, kepala otak kita tak pecah. Kita kecil, otak kita kecil. Tak menggelegok panas. Tak terbakar otak kita. Bodoh macam tu juga. Tak faham-faham, tak terang juga otak kita. Ini menunjukkan wujud yang khariji itu bukannya wujud dalam minda. Khariji. Tidak, bukanlah perkara khariji itu hai'ah dia, hakikat dia, iaitulah dalam minda. Dia perkara yang berasingan. Jadi kita faham wujud kategori yang kedua dinamakan sebagai wujud pada zihin. Dan sekarang ini dalam lautan dalam banyak haiwan-haiwan, bahkan bukan di lautan dalam, di hutan-hutan, di tanah-tanah kita, banyak yang kita tidak terfikir dalam minda kita, namun kharijinya, dirinya ada di luaran. Bila kaji, jumpa dah durian berbuah di bawah. Nak jumpa durian berbuah di bawah? Nak jumpa? Rasa durian atas tu. Jadi tak nak kasih apa dia, monyet panjat, tupai panjat, tak bagi haiwan-haiwan panjat tadi, letakkan zinc. Betul? Sini biasa buat? Tak biasa buat? Tak sebab durian sini belana dia banyak. Itu tak risau. Biasanya pokok yang tak banyak tu dia letakkan zinc. Tahu zinc? Sama faham kan zinc? Kepungkan zinc. Jadi kepungkan zinc, bewok tak ada banyak atas, tupai pun tak ada banyak atas. Syaratnya tak ada pokok yang berhampiran lah. Selamat durian tersebut. Pakukan zinc, tutup dengan zinc. Ditepek zinc tu pakai kain, macam pakai kain sarung. Zinc tu dia ada skirt. Apa nama durian ada skirt. Jadinya durian berbuah di akar. Ditemui di Kalimantan, hutan Kalimantan. Tapi buah durian itu tak boleh dimakan, mabuk makan.
Jadi ada tak durian apa nama sebelum ni di minda kita? Tak ada pun durian berbuah di apa nama di akar, dia pangkal pada pangkal pokok dia berbuah. Tapi Khariji 1000 tahun dah ada tu bang benda tu. Tapi tak ada dalam minda kita. Bila terlihat, dah ada dalam minda kita. Nampak tuan. Itu beza antara wujud pada Khariji, wujud pada zihin. Jadinya apabila dah ada, kita adanya matahari di luar, adanya matahari dalam minda kita, kemudian kita menyebut matahari Syamsun, itu dinamakan sebagai apa dia? Wujud pada sebutan. Wujud pada sebutan. Dan wujud pada sebutan ini, sebagaimana wujud pada zihin tidak membawa perkara-perkara yang kharij, begitu juga wujud pada sebutan tidak membawa pada yang perkara-perkara yang kharij. Sebut matahari, tak terbakar pun mulut kita, lidah kita tak terbakar, panas tadi. Wujud pada kharij, jangan sentuh api. Jangan sentuh api, melecet, panas. Tangan kita tadi hangus. Tapi api dalam minda, teringat api, tak meletup, tak terbakar. Sebut api, kata Imam Ghazali, tak terbakar pun lidah kita. Ini dinamakan sebagai wujud pada sebutan. Wujud pada sebutan. Kemudian zaman sekarang, zaman teknologi, malas menyebut. Nama saja mengeteh. Minum kedai kopi, tapi masing-masing pegang telefon. Dia minum tu sebagai melepaskan hukum adat. Hukum adat kena bergaul dengan sahabat-sahabat, dengan adik-beradik, dengan ibu bapa. Jadi duduk kedai kopi, duduk saja tapi mulut tak bersuara. Tangan saja bergerak. Itu dinamakan sebagai apa dia? Wujud pada khat. Sembang. Teks-teks yang keluar tadi. Tulisan-tulisan pada apa dia? Pada telefon tadi, pada handphone. Itu dinamakan sebagai apa dia? Wujud pada tulisan. Wujud pada khat. Jadi tulis pada telefon kita, matahari, tak terbakar pun telefon kita. Api, tak terbakar pun telefon kita. Ini dinamakan sebagai wujud pada tulisan. Jadi wujud yang ini, dua kategori ini hanya majazi saja, bukan wujud hakiki. Tolak tepi. Bukan wujud hakiki. Sebut saja wujud, tak ada pun, nak wujud pun. Yang wujud ialah khat, yang wujud ialah lafaz. Tapi matahari tadi tak ada. Api tadi tak ada. Yang ada ialah lafaz tu memang ada lah. Khat tadi memang ada lah. Tapi matahari tak ada situ, api tak ada situ. Jelas. Kemudian yang jadi perbincangannya ialah, perbahasannya ialah wujud pada kharij, wujud pada zihin. Kata mutakallimin, jumhur mutakallimin, wujud yang hakiki ialah wujud pada kharij. Yang ini dok. Yang ini dok bukan. Wujud kharij itulah yang wujud hakiki. Namun selain daripada mutakallimin, falasifah dan sebagainya, mereka mengatakan wujud kharij ada juga wujud pada zihin, dengan maksud dia punya hakikatnya ialah perkara yang bersamaan. Perkara yang bersamaan, dia punya hai'ah dia, bersamaan dengan dia punya mahiyah dia. Bersamaan bukan mahiyah dia, perkara yang sama. Ini perbincangan yang cukup panjang. Saya pun tak boleh nak hurai sangat, bukannya sebab apa ni tuan-tuan payah nak faham, sebab saya pun bodoh lagi bahagian macam ni. Kalau hurai panjang, saya pun stuck, mabuk gitu. Jadi kita ambil yang atas saja, wujud pada kharij. Walaupun mutaakhirin, mutakallimin juga sama dengan falasifah. Itu perbincangan lain. Yang ini wujud kharij, ini yang wujud hakiki. Zihinnya dia sekadar ada dalam minda kita saja. Jadinya apabila kita faham begini, wujud di khariji, wujud pada kharij, wujud pada zihin, wujud pada lafaz, wujud pada khat. Apabila kita sebut, kita type telefon. Kita type. Atau kita tulis. Ianya akan merujuk kepada wujud pada zihin. Di sini. Sama ada kita tulis
ataupun kita sebut api, ianya akan merujuk pada zihin kita pertama. Dia tidak direct merujuk, dia bukan madlulnya kepada khariji, bukan. Madlul ataupun tempat yang ditunjuknya ialah zihin, bukan pada kharij. Buktinya macam mana? Bila kita lalu malam-malam di kawasan tepi jalan, lalu kawasan pokok, nampak putih. Lalu kita kata Pontianak atau Langsuir. Langsuir atas pokok. Langsuir atas pokok. Yang disebutkan Langsuir atas pokok, apa itu Langsuir? Yang kita katalah benda tu ada, mana kita faham bahasa Melayu lah. Langsuir ni ialah sejenis syaitan ataupun jin yang diberi nama oleh masyarakat yang begitu advance, itulah masyarakat Melayu kita. Langsuir, kita namakan sebagai langsuir. Dia mengilai, langsung mengilai. Jadi lalu malam nampak langsuir atas pokok, lari. Babo jumpa langsuir atas pokok dia. Langsuir wujud pada sebutan. Sebutan ini adakah merujuk kepada kharij tanah ataupun merujuk pada zihin? Kalau kita katakan lafaz tadi, sebutan langsuir merujuk kepada khariji, artinya atas pokok tadi. Bila bangun pagi tengok, lah, kain putih. Jadinya sebutan langsuir tadi tepat tak kepada luaran tadi? Yang luaran bukan langsuir, apa dia? Kain putih. Jelas itu. Jadinya sebenarnya sebutan langsuir itu merujuk kepada zihin dia. Zihin dia itu kadang-kadangnya tepat dengan khariji, kadang-kadangnya tidak tepat dengan khariji. Ini pandangan Imam Ghazali dan juga Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia ada pandangan yang mengatakan, yang sebahagian lain mengatakan lafzi ini, sebutan itu merujuk kepada khariji. Tapi yang saya pegang, lafzi itu merujuk kepada zihin. Bila lafzi merujuk kepada zihin, Tokpek, macam mana Tokpek ke lah? Tokpek pun kata Tuhan. Kita juga kata Tuhan. India pun kata Tuhan. Tuhan merujuk pada zihin. Zihin merujuk pada kharij. Topik tadi dia kata Tuhan merujuk pada zihin dia. Zihin dia merujuk pada kharij dia. Perkara yang berbeza dengan sebutan kita. Jelas ini. Sebab saya pegang yang lafzi merujuk pada zihin. Dia nak panggil Allah dia ke, kita pun panggil Allah. Tapi Allah dia pada zihin dia. Bukan merujuk kepada perkara yang mutabaqah dengan waqi'. Jelas ini Kita masuk ke laut saya ni. Jelas ni. Kita dari sini kita nampak perbincangan yang ulama-ulama daripada asas ni. Jadi lafzi merujuk pada zihin, zihin merujuk kepada khariji. Jelas? Apabila kita faham asas ini, dah boleh saya boleh padam Ini asas penting ni. Sampai ke 10 10 kan untuk rehat. Kalau kita tak rehat pukul 10 nanti orang rehat sendiri. Lelap sendiri. Jadi saya rehatkan pukul 10. Tapi saya ingat kalau ada soalan terus tanya Mubashir. Sebab saya masih menganggapkan saya memang saya ni peringkat muzakarah sebenarnya, bincang. Kita bukannya babo, bukan tok guru. Bukan panggil babo, memang panggil ustaz je. Jangan panggil babo, tak layak, geli kita nak muntah. Betul tu kan saya kata, yang mula panggil babo ni siapa mula? Ustaz Faiz. Mula start panggil babo. Pi Faiz. Allah pening kita kata, macam mana panggil babo, malu. Pada zihin tadi tu kan, ada pecahan lagi istirahi dengan intizai. Ustaz ulah hati saya. Okey. Nak faham dulu Kalau macam tu tak boleh bincang ni lagi lah. Bincang sana pula. Saya tak sebut lagi yang ni wujud tadi khariji, wujud pada zihin, wujud pada apa lagi? Pada khat dan juga wujud pada lafaz, wujud pada khat. Tolak 2, tinggal 2. Wujud pada kharij, wujud pada zihin.
Satu lagi dinamakan sebagai wujud pada fi nafsil amri. Jadi kita bagikan pula satu lagi. Wujud pada apa dia? Wujud pada nafsul amri ataupun nafsil amri. Biasanya nafsil amri sebab kita baca kitab Arab, dia biasanya jadi majrur fi nafsil amri. Tapi kita dah jadikan satu istilah nafsul amri. Sepatutnya nafsul amri. Nafsul amri. Ataupun nafsul amri. Wujud pada diri pekerjaan. Nafsul amri ni ada sebagian yang mengatakan wujud artinya fi ma'lumatillah, pada maklumat Tuhan. Muta'allaq bagi ilmu Tuhan. Itu kalau kita faham betul-betul memang jelas. Nafsul amri ni ialah maklum Tuhan. Muta'allaq bih, bagi sifat ilmu Tuhan. Kita akan bincang akan datang. Ilmu Tuhan berbentuk mutabik lil waqi', mutabaqah, bertepatan dengan realiti. Bertepatan dengan realiti, itulah nafsil amri. Nafsil amri, realiti, hak sebenar, dinamakan sebagai hak juga. Itulah nafsil amri. Kita bergaduh, bukan bergaduh, kita duk bahas, adakah wujud itu diri zat ataupun wujud itu perkara yang zaidah ataupun perkara amrun iktibari. Duk baloh gitulah. Tapi nafsil amrinya, waqi'nya, hakikinya fi maklumillah, dalam ilmu Tuhan. Itulah yang sebenar. Jadi kategori yang berikutnya dinamakan sebagai wujud pada nafsil amri. Nafsil amri ini lebih umum dari wujud pada khariji, lebih umum dari wujud fizihin. Nafsil amri, ada kalanya bahawa nafsil amri, nafsil amri bawah dia, ada kalanya wujud yang khariji. Seperti apa dia? Telefon kitab ni. Kitab ni, ada tak kitab ni? Sungguh tak ada. Ada memang realiti waqi'. Ada sungguh lah. Kemudian kharijinya ada tak? Ni, kita pegang ni, khariji. Khariji ada. Ini namakan sebagai nafsil amri dan juga khariji. Ada yang nafsil amri, tapi sekadar apa dia? Amrun iktibari sahaja. Ada dalam minda, dia tak ada pada khariji. Seperti apa dia? Seperti kita katakan petok, siklon, bentuk, bulat, persegi, bagi objek-objek. Itu amrun iktibari. Atau apa dia lagi? Tinggi, rendah, amrun iktibari. Jadi diri pekerjaan tadi nak kata tak ada juga. Nampak? Diri pekerjaan tu ada. Itu ada pada nafsil amri. Jadi nafsil amri inilah yang kita bincangkan dalam sifat 20. Nafsil amri pada amrun iktibari inilah ada nafsil amrinya, ada waqi'nya, ada realitinya. Tapi dia tak ada pada khariji. Jadinya ada kalanya nafsul amri sekadar apa dia? Amrun iktibari. Oleh kerana itu, kita bila pecahkan pula yang Ustaz tadi kata, amrun iktibariyun. Iktibar artinya terbit perkara sini apabila diiktibar oleh mereka yang muktabir. Apabila difardukan oleh mereka yang memfardukan. Apabila dipikirkan oleh orang yang memikirkan. Maka timbullah perkara tersebut. Kalau orang tak fikir, tak ada lah. Tapi nafsil amrinya ada tak? Nafsil amrinya tadi ada? Ada. Nafsil amri itu tak ada. Lalunya, kalau kita faham begitu, amrun iktibari terbagi kepada dua. Pertamanya, intizai.
intiza'iyun. Yang keduanya ikhtira'iyun. Tulisan saya tak cantik, minta maaf. Pertamanya intiza'iyun, yang keduanya ikhtira'iyun. Ikhtira'iyun ni artinya dia sebagai pereka. Ikhtira' ini artinya ikhtira'. Dia reka-reka sendiri. Perkara tersebut nafsil amrinya tak ada pun. Nampak sebenarnya? Nafsil amrinya tadi tak ada pun, tak ada pun. Bahkan khariji pun tak ada sungguh. Seperti apa dia? Seperti bewok kepala 10 tadi. Boleh fikir. Dia duk cerita-cerita. Cerita kangkung-kangkung. Blablabla gitu. Tapi kharijinya tak ada pun. Apa nama bewok tadi. Bahkan nafsil amri pun tak ada tunggu. Tak ada tunggu lah. Jelas itu Itu dinamakan sebagai ikhtira'i. Dia cipta-cipta saja. Dia reka-reka saja. Yang kedua pula, atau yang pertama ni, intiza'i. Intiza'i artinya intiza', tercabut. Tercabut. Apa maksud tercabut? Artinya dia ada punca diambilkan. Punca untuk diintiza', dicabut untuk dibuat cerita baru. Seperti kita kata bulat. Bulat itu adalah amrun iktibari. Bulat ialah amrun iktibari. Amrun iktibari, maksud amrun iktibari saya kata tadi diminda. Jadi bila sebut diminda, dia amrun iktibari yang intiza'i, dia ada tempat cabutnya. Artinya apa dia? Ni botol ini tempat cabut untuk kepahaman apa itu bulat. Ini pendek ni. Jadi ada tempat cabut, tempat pengambilan. Pengambilan yang khariji tadi ada tempat pengambilan untuk ada dalam minda. Itu dinamakan sebagai intiza', dicabut. Baiklah. Ni. Ni. Ini kita kata tengah ke kanan ke kiri. Tengah. Kita ambil tengah ni, memang tak ada ni biasa tengok dalam YouTube biasa tengok lah. Tapi saya tak pernah bincang tentang intiza'i ni. Ni biasa contoh umum. Tengah. Tengah ni saya kata tadi amrun iktibari. Dia bukan tengah ni pun, takkan mengena pun. Dia bukan tengah pun. Kalau kita kata ke tengah ni tengah, tak boleh juga. Kiri pada tak sentuh tadi. Jadi dia amrun iktibari. Iktibar dinamakan sebagai iktibar apa? Kaitkan ni dengan ni kaitkan, barulah dinamakan sebagai kanan ataupun kiri. Kaitkan ni dengan ni baru dinamakan sebagai tengah. Jadi perkaitan ini dinamakan sebagai nisbah ataupun idafi. Namun dia amrun iktibari, dia saya kata tadi intiza'i, artinya ada tempat cabut. Ini tempat cabut dia tadi. Ada di luar, ada yang juzuk ini, ada juzuk ini, maka terbitnya amrun iktibari dalam minda kita. Artinya khariji ada tempat intiza' dia? Ada. Ini dinamakan sebagai amrun iktibari intiza'i. Artinya ada punca terbitnya dalam minda kita. Jelas Ustaz? Ya, ada soalan ni. Saya orang tanya lagi seronok. Saya tahulah, tak tahu kan saya cabut. Tak tahu. Tak tahulah. Baiklah. Dah faham dah? Amrun iktibari intiza'i. Jadinya, apabila bicara yang akan datang, apabila kita bicarakan tentang yang akan datang, mengenai amrun iktibari, ataupun yang tak akan bicara pun, seperti sifat wujud. Jadi, bagi ulama mengatakan, wujud itu amrun iktibari, artinya dia ada tempat cabut. Apa tempat cabutnya? Tempat intiza'nya? Zat. Zat tu tempat cabut dia. Tempat intiza' dia. Tempat apa dia? Punca terbitnya amrun iktibari tadi pada minda kita. Tak habis ni Ustaz, aku 10 dah ni. Cari buat ni je kau. Okey. Saya selesaikan soalan tak apa Selesaikan ya. Apa yang tadi amrun iktibari. Jadi dalam perbincangan kita tentang amrun iktibari seperti sifat wujud ataupun ta'alluq amrun iktibari, iktibari intiza'i. Bila sebut intiza'i artinya dia ada tempat puncanya.
Baiklah, kata pengarang lagi. Maaf, ni belum habis ni. Baru kita kaitkan. Apabila kita dah faham mengenai perbincangan kategori-kategori ini, barulah kita masukkan. Dia tujuannya, saya nak bincang ni, sebab nak letakkan kedudukan. Sifat ma'ani tu apa dia? Itu yang kita bawakan benda ni. Apabila kita dah fahamkan amrun i'tibari, intizai ikhtirai, dah faham wujud khariji, wujud zihin. Maka sebagaimana saya dah katakan tadi sebelum ini, maklum terbagi kepada 4. Sebahagian ulama' meletakkan 4, iaitulah hal. Ini pun dalam kita punya daurah ni mungkin tak akan sentuh bahagian ni, di bahagian maknawiyah. Jadi seperti apa dia? Qadi Abu Bakar Al-Baqilani ataupun Imam Haramain pada awal-awal pemikiran dia dan pada akhir pemikiran dia menafikan akan ahwal. Jadi 4 kategori ini, yang pertama ini kita namakan sebagai apa dia? Perkara yang wujudiyah. Wujudiyah. Yang ini perkara yang adamiyah. Yang ini amrun i'tibari, yang ini hal. Yang wujudiyah ni seperti apa dia? Seperti sifat ma'ani, wujudiyah. Amrun i'tibari biar kita nak faham. Apakah yang dimasukkan dengan wujud yang dalam kategori wujudiyah ini? Iaitulah perkara. Saya katakan tadi perkara, dia lebih umum. Yang ada pada kharij, ada pada zihin. Itu yang dinamakan sebagai wujudiyah. Di luar ada, dalam minda pun ada. Boleh ada dalam minda. Dan pada khariji ini dia zaidah. Ini yang jadi kena faham betul ni. Pada khariji juga dia adalah dia zaidah. Pada zihin juga zaidah. Ini nak tahu kunci di sini, zaidah tak zaidah. Macam mana kan? Boleh saya bagi tahu kan. Hal. Contoh hal apa dia? Hal maknawiyah, hal nafsiyah. Kena ingat tu. Bila sebut saja hal dalam perbincangan ini, dia merujuk kepada apa dia? Hal nafsiyah, hal maknawiyah. Jadinya, kalau kita sepatutnya, kalau kita mengisbatkan, kita membicarakan tentang pembahagian menurut ulama' yang mengisbatkan ahwal, kita kena katakan pembahagian sifat 20 pertama hal nafsiyah, barulah salbiyah, kemudian ma'ani, kemudian hal maknawiyah. Namun biasa yang kita jumpa disebut nafsiyah saja kan? Betul? Mungkin adalah, mungkin tasamuh dan sebagainya. Bila sebut saja hal nafsiyah, bagi mereka yang tidak mengisbatkan hal, dia tak panggil hal, panggil apa dia? Nafsiyah terus. Tapi jarang disebutkan dengan kita sebut dengan hal nafsiyah. Tapi bila sebut saja hal, merujuk kepada dua. Sama ada hal nafsiyah ataupun hal maknawiyah. Baiklah. Hal khariji, keduanya apa dia? Zihin. Pada zihin ni dia zaidah. Ustaz sebut zaidah, dah apa zaidah ni? Saya bincang sekali lagi. Sekejap lagi. Dia ada pada khariji, tapi ghair, tidak zaidah. Ini yang membezakan antara hal dengan wujudi. Sabit tapi ghairu zaidah. Lalu hal dalam kategori subutiyah. Sabit, memang
Ada luar tapi tidak zaidah. Berbeza dengan perkara yang wujudiyah, ada zaidah. Apa benda zaidah, Ustaz? Zaidah artinya kita boleh pisahkan. Dia sesuatu yang berasingan, sesuatu yang zaidah kefahaman, zaidah penglihatan kalau di luaran. Jadi apabila kita lihat ni, kita nampak kertas dan juga nampak kuning. Jadi kuning itu sesuatu yang zaidah daripada kertas. Dapat beza tahu? Contoh macam mana? Ni hitam. Kita dah nampak dah beza, nampak? Jadi itu yang dimasukkan dengan zaidah di kharijinya. Bukan maksud zaidah kita boleh infikak. Tidak. Zaidah pada tamyiz membezakan. Ini namakan sebagai zaidah pada kharij. Berbeza pula dengan hal. Hal ini luarannya ada khariji tapi dia ghairu zaidah. Kuning zaidah. Keberadaan kuning pada kitab, dia bukannya perkara yang zaidah, boleh bezakan. Dah tak beza tak? Tak nampak dah macam tak ada lah. Dah macam tak ada, tak nampak tapi ada. Ini dinamakan sebagai ghairu zaidah, beza antara wujudiyah dan juga hal. Jadi di luaran nak kata ada memang ada tapi tak boleh nak dibezakan. Ini yang dimasukkan dengan hal. Yang ketiganya, amrun i'tibari, dia hanya ada pada zihin serta dengan zaidah. Apa maksud zaidah? Yang khariji juga zaidah, yang ini juga zaidah. Zaidah artinya macam mana? Ni dengan ini. Tak lama. Ni. Dua. Kita nampak pendek dengan panjang. Okey, yang ni panjang. Kat luaran ni tak ada langsung panjang. Ada tak? Kalau tak ada langsung, yang ada kat mana? Ni di luaran ni ada pendek panjang tak? Tak ada, memang betul. Tapi kita kata tadi kita dah kita gabungkan tadi, kita nampak ni panjang tadi. Jadi panjang tu hanya adalah dalam minda. Dalam minda kita ni kita boleh pisahkan. Kita bahas. Panjang tu apa dia? Maka pen tu apa dia? Jadi kita boleh zaidah, artinya membezakan kefahaman dalam minda kita. Oleh kerana itulah kita katakan zaidah kefahaman dalam zihin. Jelas tak? Betul? Ada soalan? Tak ada Baiklah. Apabila kita faham begini, yang keempat pula dinamakan sebagai ma'dum. Perkara yang tak ada. Ma'dum pula terbagi pada dua. Adam mahdah. Pertamanya Adam, yang kedua Adam mahdah. Adam mahdah ni ialah perkara-perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil, tak ada langsung. Tapi kalau kata ma'dum saja ni, Adam dia umum lagi. Seperti apa dia? Sifat, kita katakan apa dia? Sifat-sifat ni, perkara-perkara yang salbiah. Seperti perkara salbiah. Botak tu apa dia? Botak ketiadaan rambut. Jadi ianya adalah perkara yang Adam. Ma'dum. Tapi walaupun Adam, nafsil amrinya ada tak? Kita faham, kita kaitkan tentang nafsil amri. Nafsil amri tadi ada tak? Ada tak nafsil amri dia tadi? Mengisbatkan hukum ketiadaan rambut pada kepala. Jadi ada tak nafsil amrinya tadi? Ada. Nafsil amrinya ada. Amrun i'tibari tak? Ya, amrun i'tibari, nisbah pensabitan hukum. Nisbah pensabitan hukum dia jadi amrun i'tibari. Namun rambut tadi memang tak ada lah. Ini dinamakan sebagai Adam saja, bukan Adam mahdah. Kalau sebut Adam mahdah, tak ada nafsil amri. Adam mahdah dia tak ada nafsil amri, tak ada sungguh lah. Seperti apa dia? Syarik Tuhan, memang tak ada sungguh lah. Dia tak ada nafsil amrinya. Tapi sabitkan kemustahilan syarik, sekutu bagi Tuhan, dia ada. Ada macam mana? Hukumnya tetap ada. Itu dinamakan sebagai amrun i'tibari. Nafsil amrinya ada, hukum tersebut ada.
Jalan tuan Apabila begitu kita dah faham itu, itu dah pembahagian. Sebab apa kita fokus tentang makni. Bila sebut saja makni, ia merujuk yang pertama, iaitulah sesuatu yang ada pada kharij, ada pada zihin. Sebut saja kharij, automatik dia ada nafsil amri. Bila sebut saja kharij, automatik ada nafsil amri. Nafsil amri tak semestinya ada kharij. Nafsil amri tak semestinya ada kharij. Apa lagi? Nafsil amri apa ni? Sebut saja amrun i'tibari, tak semestinya ada nafsil amri. Antara nafsil amri dengan amrun i'tibari umum khusus min wajihin. Ada kalanya amrun i'tibari berkait dengan nafsil amri. Ada kalanya amrun i'tibari tidak ada nafsil amri. Seperti apa dia? Amrun i'tibari ikhtira'i. Ada soalan Ustaz? Ini baru kita faham mana kedudukan yang dinamakan sebagai sifat ma'ani. Iaitulah kategori yang pertama, iaitulah kategori perkara yang wujudiyah. Jadi bila sebut saja sifat yang merujuk kepada sifat makna khusus, automatik merujuk pada yang pertama. Yang atas ni. Sifat perkara yang wujudiyah. Tapi sifat dengan maksud umum, dia lebih umum lagi. Hal, amrun i'tibari, adam ni pun termasuk dalam perkara tersebut. Termasuk dalam perkara sifat maksud umum. Jelas Bila sebut saja ikhtira'i, dia duduk reka-reka, nafsil amri ni tak ada. Dia fikir Tuhan apa ni, cabang kepala 10, apa ni, tangan 10. Dia fikir dan ada dalam minda dia. Tapi perkara tersebut khariji tak ada, bahkan nafsil amri pun tak ada. Tak begitu, bukan begitu. Dia perbezaan apa, pecahan pada yang lain. Pada asingkan. Mula kita katakan amrul i'tibari terbagi pada ikhtira'i, intizai. Jadi intizai ini masuk dalam nafsil amri. Jadi nafsil amri itu ada yang amrul i'tibari, intizai, ada yang khariji. Jelas. Nak tengok gambar raja. Nak tengoklah FB saya, semua dah ada gambar raja semua. Nak cari situ. Dah Ya. Hal dengan amrun i'tibari. Kita bawa ada perbezaan. Mana perbezaan amrun i'tibari? Dia ada khariji tak? Tak ada. Dia tak ada khariji, dia hanya ada pada zihin. Yang jadi masalah hal dengan wujudiyah. Wujud tadi. Dia ada khariji, sana ada khariji, tapi khariji ini ghairu zaidah. Sekadar sabit saja. Tapi dia tidak dapat dibezakan. Berbeza dengan wujudiyah. Dapat dibezakan kuning dengan kertas. Dia dapat bezakan pada luaran kita, dapat bezakan kefahaman. Ya Ustaz? Betul. Ini boleh lihat, ni benda yang halus banyak dalam apa dia apa? Syarqawi Hudhudi. Itu saya punya rujukan terus terang saya cakap daripada dulu saya lunyai memang Syarqawi Hudhudi dengan Kifayatul Awam, Fathul Majid, Fathul Majid bukan Fathul Majid yang Wahabi tu. Ada Fathul Majid Wahabi, Fathul Majid ni. Apa nama? Nawawi, Syekh Nawawi kan? Lagi satu lagi apa? Kitab Syarqawi Hudhudi. Satu lagi, ni 4 kitab ni. Ya Rasulullah kata ni. Hasyati Dasuki. Dia 4 kitab ni lunyaikan. Saya cakap berapa kali khatam sekalipun, banyak kali khatam pun, bila kita nak baca balik memang jumpa yang baru. Bukan jumpa tiba-tiba tulisan tu keluar, tidak. Kefahaman, baru faham. Tiba-tiba nampak baru, ini makam-makam wali lah. Tidak.
Baru kita faham, oh macam ni Tok Guru kata, oh macam ni yang perbincangan sana, oh yang macam ni perbincangan sana. Setiap kali kita ulang memang jumpa yang baru. Sebab berkatlah kitab-kitab tu. Ulang memang jumpa. Padahal kita nipis tu. Ulang jumpa lagi benda yang baru. Rupanya selama ni buta macam tu dia baca punya. Itulah. Tapi paling banyak ni lah. Inilah yang paling banyak sekali ni. Syarqawi. Syarqawi Hududi ni memang dah berapa kitab saya tak tahu dah ni pun dah hancur lah. Dah pegang-pegang tu. Kemudian dah pegang 4 ni ataupun banyak sangat, kita pegang Syarqawi Hududi dengan Kifayatul Awam. Kalau Dasuki tu lebih tinggi sikit. Jadi Kifayatul Awam dia memang ringkas. Gabungkan yang rumit, itulah Syarqawi Hududi. Pegang ni dua, jadikan matan kita hafal, hafal baca kita. Kitab lain tu sebagai rujukan biasa. InsyaAllah takkan sesat. Barulah dinamakan sebagai ilmuwan kalam budak-budak. Macam saya. Ilmuwan kalam budak-budak. Baiklah, kita dah faham di sini. Bila sebut saja sifat yang merujuk kepada istilahi, iaitulah maqama bizat. Suatu yang berdiri dengan zat. Itulah diterjemahkan dalam bahasa Melayu suatu sifat yang berdiri. Kita tak terjemahkan sifat yang sah, yang sabit. Sabit lebih umum. Kalau kudrat, kalau kita kata kidam, sifat yang sabit. Dia tak boleh sifat yang berdiri. Kerana dia bukan maqamah yang merujuk kepada makna istilahi bagi sifat. Kalau lughawi tak apa, dia asalkan selain daripada zat, maka sifat. Tapi dia tidak berujuk kepada wujudiyah tadi. Bila sebut saja qaim, merujuk kepada perkara yang wujudiyah. Namun Ustaz Din langgar oleh kerana dah pegang dengan konsep ini, asas ini, bila sebut saja qaim, dia merujuk kepada sesuatu yang qayyum, sesuatu yang ada diri dia, artinya sesuatu yang wujudiyah. Lalu Ustaz Din langgar terjumpa dalam teks-teks Arab masdar, satu masdar yang berdiri di zat. Kita kata masdari yang berdiri di zat, qaim. Lalu Ustaz Din langgar memegang teks tersebut, lalu beliau mengatakan Allah Ta'ala berkata-kata yang merujuk kepada masdari merupakan perkara yang wujudiyah. Betul lah kita kata. Sebab kita pegang dengan konsep tadi. Maqama bil ghair, maqama bizat tadi. Dengan masuk qaim. Maknanya merujuk kepada wujudiyah. Namun Ustaz Din langgar terlupa ataupun tersasar sedikit. Pada teks yang dikemukakan oleh Ustaz Din langgar itu, qaim dengan maksud yang lebih umum. Sesuatu yang berkait dengan zat. Jadi termasuklah dalam kitab-kitab Arab dia akan, kalau kata kitab-kitab ilmu kalam, sebut saja qaim bermakna sabit. Yang keliru pula. Jadi ada kadang-kadang qaim dengan maksud sabit. Jadi bila kalau kita jumpa kitab Arab, syarah-syarah, ditafsirkan qaim dengan maksud sabit, kita dah nampak dah. Maknanya dia bukan merujuk kepada perkara wujudiyah tadi. Sabit lebih umum. Selain daripada itu, sabitlah. Ini perbincangan yang ditekankan oleh Tariq Qadai. Beza antara subut dengan wujud. Ada dengan sungguh tadi. Tahakkuk. Baiklah. Apabila sudah kita tadi, barulah kita baca bahasan sifat kudrat. Apabila kita sudah mengaku dan cub dalam hati kita akan 6 sifat yang tersebut. Nafsiyah, salbiyah. 1 nafsiyah, 5 salbiyah. Dahulu itu maka pulanglah kita kepada bicara perkara-perkara yang ada ia. Yang ada wujudiyah. Ada ia pada Tuhan. Betul. Qaim yang ada. Salbiyah nafsiyah tadi ada tak pada Tuhan? Ada, tapi bukan maksud ada yang wujudiyah. Ada dengan maksud sabit. Setengah daripada sifat ma'ani tadi
Qudrat artinya berkuasa. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung lagi sebentar lagi. Betul? Kita lihat sekarang. Jadi kita sambung sekejap lagi. Macam mana Ustaz dah habis ni. Tapi lepas ni insyaAllah kita dah ni asas. Lepas tu kita boleh laju dah. Kita sambung lagi. Jadi saya sambung pukul apa Ustaz? Tak lagi? 10.35. 10.35. Tepat bizab. Kau tak ada kunci pintu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wila. Allah faqih dzurriyyatana fid din wa alimna ta'wila. Allahumma faqih dzurriyyatana tulabana fid din wa alimna ta'wila. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.